Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 11 Ogos 2020. Baik, kita mulakan perkembangan semasa COVID-19 di Sabah. Tiada kes positif baru direkodkan semalam. Jumlah kumulatif COVID-19 di negeri ini kekal 410 kes. Sementara itu, kes sembuh meningkat kepada 388 apabila 2 kes sembuh di Pinampang dan Beluran. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, bilangan kes aktif yang sedang dirawat di hospital berpakar menurun kepada 14 kes melibatkan 4 daerah. Sandakan mencatat 10 kes aktif diikuti Penampang 2 kes dan masing-masing 1 kes aktif di Kota Kinabalu dan Papar. Angka korban akibat COVID-19 kekal 8 kes. Kesedaran masyarakat akan pentingnya mematuhi prosedur operasi standard SOP Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan Majlis Keselamatan Negara MKN adalah faktor utama kejayaan dalam mengekang penyebaran pandemik COVID-19 di negeri ini. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi berkata sekalipun usaha berterusan petugas barisan hadapan dalam mengekang penyebaran pandemik COVID-19 ditingkatkan, usaha berkenaan tidak akan berjaya sepenuhnya sekiranya masyarakat tidak ambil peduli terhadap SOP KKM dan MKN. Nasihat kami kepada orang ramai adalah kita sendiri sekarang menjadi frontline. Apabila kita berada di luar, kita sendiri membuat penilaian tentang apakah risiko untuk kita mendapatkan jangkitan ini jika kita berada di dalam kawasan yang padat. Jika kita berada dalam kawasan di mana orang-orang itu tidak kita kenal dari mana datangnya. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri mesyuarat perhubungan ketua-ketua jabatan Badan Berkanun Persekutuan di Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Tambahnya, walaupun tiada kes baharu dicatatkan di Sabah sejak 9 Ogos, namun pandemik COVID-19 masih belum berakhir. Justru pematuhan norma baharu dalam kehidupan perlu dikekalkan. Kempen imunisasi polio Sabah iaitu pemberian vaksin MOPV dos 3 dan 4 kepada semua kanak-kanak berumur 13 tahun dan ke bawah bagi kawasan Kota Kinabalu dimulakan semalam. Bagaimanapun, pemberian vaksin polio dos 1 dan 2 masih dijalankan. Menurut infografik Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu, pemberian vaksin polio dos 3 dan 4 secara percuma itu boleh didapati di klinik berhampiran sekitar bandaraya iaitu di Klinik Kesihatan Likas, Telipok, Luyang, Inanam, Manggatal dan Klinik Kesihatan Ibu dan Anak KKIA, Pekan serta KKIA Jalan Kebajikan. Pemberian vaksin dibuka setiap hari kecuali cuti umum mulai 8 pagi hingga 5 petang pada Isnin hingga Jumaat, manakala 8 pagi hingga 2 petang Sabtu dan Ahad. Lokasi tambahan pemberian vaksin pandu lalu juga akan dibuka di Masjid Negeri setiap hari termasuk Sabtu dan Ahad bermula 9 pagi hingga 4 petang kecuali hari Jumaat dan cuti umum. Sebarang pertanyaan orang ramai boleh menghubungi Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu di talian 088 726 352. Kempen pembudayaan norma baharu dilancarkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin beberapa hari lalu membuktikan keseriusan kerajaan memperkasa masyarakat untuk melindungi diri, keluarga dan komuniti dalam memerangi pandemik COVID-19. Tinjauan di kawasan tumpuan orang ramai sekitar Pinampang mendapati orang awam positif dengan usaha pelaksanaan kempen pembudayaan berkenaan. Antara strategi norma baharu ditekankan dalam kempen tersebut pastinya amalan perlindungan diri yang berupaya membawa perubahan membendung pandemik ini. Orang ramai mengakui ia perlu dilakukan bukan hanya untuk mengelak di kompaun tetapi demi keselamatan dan kesejahteraan semua. Kelebihannya untuk menjaga diri lah begitu. Supaya kita jangan takut terjangkit begitu. Sentiasa kita pakai. Bagi saya Oke lah dorang bagi kita dorang buat keputusan begini untuk kita semua sebab ini untuk kebaikan kita juga lah. Kelebihan dia supaya mengelakkan dari jangkitan COVID. Iya, sebab itulah nasihat dari Perdana Menteri kita. Kita tengok kan sekarang kan publik sudah boleh pergi mana-mana. So I think kalau kita mau menjaga antara kita sama kita kena pakai mask lah. So kita menyawat seruan kerajaan lah sebenarnya.
Rata-rata juga yakin sekiranya setiap rakyat memain peranan dengan baik sebagai barisan hadapan memutuskan rantaian pandemik COVID-19, negara dapat segera pulih dan bebas daripada pandemik ini. Semua ketua Jabatan Persekutuan dan pemimpin masyarakat di Sabah disaran membantu Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sabah dalam usaha membanci penduduk dan perumahan Malaysia di negeri ini, terutama banci dalam talian atau e-census. Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Samsuni Muhammad Noor berkata, kerjasama ketua-ketua jabatan akan membantu Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sabah mencapai sasaran 35% banci e-census yang telah diedarkan menerusi 70,000 poskad. Setakat ini hanya 5% yang memberi maklum balas. Saya menyeru kepada ketua-ketua jabatan, pemimpin masyarakat dalam membantu kita pastikan bahawa kita mencapai peratusan sekurang-kurangnya 35% yang ditarget atau disasarkan itu dapat dicapai dalam. Beliau berkata demikian kepada media selepas mesyuarat perhubungan ketua-ketua jabatan Badan Berkanun Persekutuan di Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengarah Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sabah Nur Hayati Jantan berkata pelaksanaan poskad banci pada tahun ini bertepatan dengan amalan normal baharu, meminimumkan kontak antara individu dan petugas banci berikutan pandemik COVID-19. Kita dalam PKP, fasa PKP pemulihan. Jadi pada tempoh itu juga kita menjalankan banci penduduk dan perumahan. Jadi kita amat mengharapkan agar rakyat Malaysia ni respon ataupun menjawab soalan-soalan banci melalui dalam talian lah, iaitu sistem e-census. Fasa pertama banci e-census akan berakhir 30 September ini, sementara bagi kawasan yang mempunyai struktur perumahan tidak tersusun, banci secara bersemuka akan dilaksanakan bermula 7 hingga 24 September ini. Parti Cinta Sabah PCS akan meletakkan separuh calonnya daripada 73 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Sabah dalam pilihan raya negeri PRN akan datang. Presidennya Datuk Seri Anifah Aman mengesahkan parti itu akan bertanding sebagai parti solo dan tidak akan mengadakan kerjasama dengan mana-mana parti kecuali mempunyai persamaan visi dan misi sebagai parti tempatan di Sabah. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Mengenai senarai calon parti itu yang akan bertanding dalam PRN, Datuk Seri Anifah berkata PCS sedang dalam proses menapis calon yang benar-benar layak berikutan ramai calon yang menawarkan diri, terdiri golongan profesional dan berkelayakan. Ini termasuk kerusi yang akan ditandingi beliau. Lanjutan tempoh moratorium bersasar yang diumumkan kerajaan bagi membantu mereka yang terjejas akibat pandemik COVID-19 dilihat wajar demi kelangsungan hidup golongan terbabit. Moratorium yang sepatutnya berakhir September depan dilanjutkan selama 3 bulan lagi bagi individu yang disasarkan. Pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Ekonomi UiTM Sabah, Herniza Roxanne Markus berkata pelanjutan tempoh moratorium ini secara tidak langsung memberi kesempatan kepada individu kehilangan pekerjaan dan pendapatan mencari sumber pendapatan baharu. Dalam masa sama, ia memberi situasi menang-menang kepada pihak terlibat termasuk sektor perbankan untuk mengatur dan mengendalikan sistem kewangan dengan lebih berkesan. Memberikan sedikit kelegaan kepada mereka dan dapat lagi peluang mereka untuk berbelanja, dapat memberi sedikit masa untuk mereka cari kerja baru bagi yang telah diberhentikan kerja, dapat yang kerja sendiri mungkin boleh meneroka bidang baru. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Menara Wibawa UiTM Sepanggar. Akhir bulan lalu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pelanjutan moratorium sehingga akhir tahun ini bagi individu kehilangan pekerjaan dan pendapatan berikutan impak pandemik COVID-19 dan selebihnya kerajaan akan melaksanakan pendekatan bersasar. Individu atau peminjam yang layak boleh menghubungi institusi perbankan mereka bagi membuat permohonan lanjutan bermula 7 Ogos lalu.
Ya, masih terlalu awal untuk menilai kesan perkembangan politik terhadap pertumbuhan ekonomi di Sabah buat masa ini. Demikian dinyatakan Presiden Dewan Perniagaan Usahawan Sabah, Anita Mohamad. Menurut Anita, ketika dihubungi RTM susulan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN Sabah baru-baru ini, para peniaga dan pelabur mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Ini kerana biasanya kerajaan yang akan mendapat mandat akan membawa polisi yang sedikit berbeza. Katanya, pakej rangsangan dan stimulasi yang dilaksanakan kini mungkin akan tersekat. Tambah beliau, pilihan raya negeri kali ini memberi kesan kepada ekonomi negeri kerana pilihan raya merupakan satu proses pemilihan pemerintah bagi menentukan kerajaan akan menerajui dan mentadbir negeri untuk 5 tahun akan datang. Sabah bakal menjadi antara pengeluar produk Rozelle dan sarang burung Walid di pasaran global melalui pembukaan kilang di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP bagi memproses kedua-dua produk itu. Pengasas sebuah syarikat Bumi Putra Zamri Abu melahirkan keyakinan itu berikutan potensi kedua-dua industri itu di Sabah yang masih baru dan sumber serta bahan-bahan utama penghasilan produk tersebut mudah didapati. Katanya syarikat itu telah pun memulakan kilang memproses produk Rozelle sejak lebih setahun lalu, manakala proses menghasilkan produk minuman burung Walid akan dimulakan September depan. Zamri berkata pemilihan Sabah bertepatan dengan peluang perniagaan yang luas di negeri ini selain memberi peluang ekonomi dan perniagaan kepada penduduk Sabah khususnya di luar bandar. Ketika ini, kilang berkenaan menghasilkan produk minuman Rozelle antara 2 hingga 10 tan dalam tempoh seminggu hingga sebulan. Sementara bagi produk minuman burung Walid pula dijangka menghasilkan 10,000 botol bagi setiap 10 kilogram sarang burung Walid. Zamri menyatakan demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan Kami Bah ini di Kompleks KKMM Kepayan. Saudara, sekian dahulu berita Pagi Sabah. Budayakan norma baharu, pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Macam betul-betul. Sekarang My Freeview sudah ada di seluruh negara dengan siaran digital yang jelas. Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Salam hormat dan salam sejahtera. Bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak Selasa 11 Ogos.
Pergerakan antara zon di negeri ini akan dibenarkan berkuat kuasa Sabtu ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Uka Embas yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak berkata, mulai tarikh tersebut, orang awam tidak lagi perlu memohon permit daripada pihak polis untuk merentas daerah. Bercakap pada sidang media harian COVID-19 di Kuching, Dato' Amar Douglas berkata, perkara tersebut diputuskan dalam perbincangan bersama pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan Industri Pelancongan melihat sudut kesihatan dan ekonomi. Selepas mengambil kira daripada perkara tersebut, Jurutankuasa dengan ini membenarkan pergerakan antara zon di Sarawak tanpa perlu memohon pamit dari pihak polis berkuat kuasa 15 Ogos 2020. Dalam pada itu, beliau juga memberitahu semua premis perniagaan diwajibkan untuk merekodkan butiran peribadi, nama dan nombor telefon pelanggan sebelum masuk ke premis mereka. Setiap pelanggan hendaklah menggunakan aplikasi MySejahtera, Community atau COVID Trace. Langkah ini bagi meningkatkan pengesanan kontak dan penguatkuasaan. Dato' Amar Douglas turut mendedahkan tiada kes positif direkodkan di negeri ini semalam. Ini sekaligus menjadikan jumlah positif COVID-19 di Sarawak kekal 681 kes. Dalam pada itu, seramai 4 kes telah pulih dan discharge dari hospital, manakala 6 orang masih menerima rawatan di wad isolasi. Seramai 34 pesakit dalam siasatan juga dilaporkan semalam dan 1 kes masih menunggu keputusan makmal. Sebanyak 1,054 jumlah kenderaan telah melalui sekatan jalan raya antara zon 1 dan 2 yang telah diadakan di 2 lokasi iaitu di daerah Simunjan dan Seri Aman. Daripada jumlah tersebut, 1,036 daripadanya telah mendapat kebenaran dan 18 diarah berpatah balik kerana tidak memiliki surat kebenaran. Manakala bagi sekatan jalan raya Op Benteng pula, Dato' Amar Douglas memberitahu sebanyak 6 sekatan jalan raya dilaksanakan di 5 buah daerah semalam, iaitu 2 di Lunduk, masing-masing 1 di Bauk, Serian, Seri Aman dan Lubuk Rantu yang melibatkan 1,749 jumlah kenderaan telah diperiksa. Tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuching LTAK dalam tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP setakat ini adalah memuaskan. Pengurus kanan LTAK Insinyur Jun Iskandar Mursidi berkata, berdasarkan pemantauan yang dilakukan, semua pengguna perkhidmatan di lapangan terbang mematuhi SOP selaras dengan penerapan kebiasaan baharu dan arahan yang digariskan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Sehingga kini, Malaysia Airport Sdn Bhd tidak berdepan sebarang masalah mengenai ketidakpatuhan terhadap SOP kerana semua pihak memberi kerjasama penuh terhadap arahan dan notis yang disediakan. So far dari segi kepatuhan dari segi penggunaan mask dan peraturan yang perlu dipatuhi amat baik daripada pihak yang menggunakan perkhidmatan di lapangan terbang. So far kita tak ada menghadapi masalah tu. Selain melekatkan pita penjarakan fizikal, turut disediakan pensanitasi tangan di kawasan strategik, antaranya di pintu masuk lapangan terbang. Bercakap kepada pemberita RTM, Insinyur Jun turut menasihati penumpang yang memasuki Sarawak supaya tidak menggunakan kemudahan e-health atau borang perisytiharan kesihatan kemasukan ke Sarawak. Sementara itu, beberapa orang awam yang dijumpai menyatakan pemakaian pelitup separuh muka itu adalah penting dalam usaha membantu kerajaan mengekang penularan wabak COVID-19. Bagi kami, ia memang bagus untuk menjaga kesihatan diri kita lah. Orang lain lagi macam ya lah. For me lah, kita kena faham dengan situasi sekarang. So maybe this is a new norm, new practice. So we need to accept it as a person. This is our responsibility. So I think I'm okay with that. Yeah. Kebaikan bersama lah untuk semua daripada kita menghindari virus COVID-19, terutamanya macam kita gunakan penutup muka, kita mula kerja-kerja sanitizer bagi mengelakkan benda-benda tu daripada melarat lah. Kita nak putuskan rangkaian COVID-19 tu.
Peruntukan RM2 juta bagi menaik taraf kemudahan infrastruktur asas di Kampung Jabai Bintulu membuktikan komitmen kerajaan menyelesaikan masalah rakyat, terutama isu kekurangan kemudahan infrastruktur asas. Menteri di Jabatan Ketua Menteri, Integriti dan Ombudsman, Perangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jepak, Datuk Talib Zufili berkata, pelaksanaan projek tersebut menerusi Lembaga Kemajuan Bintulu BDA itu secara tidak langsung memberi manfaat kepada penduduk terbabit dan kawasan sekitarnya. Projek tersebut melibatkan naik taraf jalan dan peparitan bagi mengimbangi pembangunan kawasan penempatan pinggir bandar, menyusun semula utiliti kawasan tersebut supaya lebih teratur dan membaik pulih parit bagi memudahkan kerja penyelenggaraan rutin. Datuk Haji Talib berkata ini adalah usaha kerajaan memastikan pembangunan yang seimbang di pinggir bandar, terutama sosioekonomi dan infrastruktur asas, sebelum dapat mencapai sasaran untuk menjadi sebuah bandaraya industri mesra menjelang tahun 2025. Beliau menyatakan demikian ketika berucap merasmikan jalan baharu di Kampung Jabai yang merupakan sebahagian daripada projek naik taraf infrastruktur asas di kawasan tersebut. Dengan adanya projek berkenaan, ia juga dapat mengatasi masalah rangkaian jalan yang kurang sempurna di sesebuah kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Lokasi tertumpunya kawasan perumahan, komersial dan penempatan baru di sekitar Bandar Bintulu. Journal of Responsible Tourism Management JRTM merupakan jurnal antarabangsa pertama dalam negeri yang dijangka mampu menjadi daya tarikan pengamal industri pelancongan dan perhotelan peringkat global. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak, Dato' Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Responsible Tourism merupakan industri pelancongan yang bertanggungjawab dalam meminimumkan sosial, ekonomi dan kesan negatif pada persekitaran serta mewujudkan ekonomi yang lebih besar kepada penduduk tempatan. Ke arah itu, Dato' Abdul Karim berkata, JRTM bakal menjadi jurnal ilmiah yang menyebarkan pengetahuan berkaitan pelancongan dan perhotelan yang bertanggungjawab berdasarkan isu dan kes kontemporari di Sarawak dan mana-mana destinasi yang sedang membangun di peringkat tempatan atau antarabangsa. Jurnal itu akan menggabungkan pakar pelancongan dan hospitality, pengamal industri, agensi kerajaan dan pihak berkepentingan dalam memberikan pandangan holistik untuk manfaat kepada masyarakat. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita dalam sidang media pelancaran JRTM di Kuching. JRTM akan diterbitkan pada Januari 2021 dalam bentuk cetak dan elektronik oleh Fakulti Perhotelan dan Pelancongan Sarawak Universiti UCSI dan Pertubuhan Pendidikan Sarawak dan disokong Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan serta Pusat Kepakaran Serantau. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak akan mengadakan perbincangan bersama Jabatan Pendidikan Negeri untuk melihat semula proses semakan pendawaian elektrik di sekolah-sekolah berusia lama bagi mengurangkan risiko kebakaran. Pengarahnya Hirudin Rahman berkata, sekolah yang berusia lebih 20 tahun disarankan untuk menyemak pendawaian serta menukar wayar-wayar lama bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Semak pendawaian elektrik. Sekolah yang dah lebih daripada 25 tahun ke atas dah kira masuk waktu untuk kita melihat, mengkaji balik supaya pendawaian yang dahulu 25 tahun dahulu yang menggunakan wayar telanjang atau panggil naked wiring tu perlu dikaji semula supaya insulator ataupun penebatnya yang telah merekah dapat ditukar baru. Tahun ini sahaja 3 kes kebakaran melibatkan bangunan sekolah direkodkan termasuk yang terbaru iaitu sebuah asrama di Sekolah Kebangsaan Sebau Bintulu. Hirudin menyatakan demikian dalam temu ramah khas dengan pemberita RTM di pejabatnya di Kuching. Beliau turut memaklumkan bahawa JPBM Sarawak akan meningkatkan lagi program bomba komuniti di sekolah-sekolah termasuk sekolah tahfiz di negeri ini. Dengan memperkasa program tersebut, pihak sekolah juga dapat membantu menangani kebakaran pada peringkat awal.
Majlis Daerah Luar Bandar Sibu SRDC tidak akan berkompromi dalam perkara melibatkan integriti kaki tangan dan ahlinya. Menegaskan demikian, Timbalan Pengerusi SRDC Wong Ching Yong berkata, ke arah mengelakkan berlakunya salah guna kuasa dan elemen rasuah, setiap anggota pentadbiran SRDC tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dalam sebut harga tender sesebuah projek di bawah SRDC. And must declare interest in any tender if they have related parties bidding for the tenders. Beliau berucap pada majlis angkat sumpah beliau yang dilantik sebagai Timbalan Pengerusi SRDC di Sibu. Majlis berkenaan disaksikan oleh Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian. Hospital Sibu sedang mengesan keluarga atau waris seorang pesakit lelaki berbangsa Melayu atau Melanau yang dikenali sebagai Nordin Yaakob berumur 59 tahun. Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Sarawak dalam satu kenyataan berkata, berdasarkan maklumat yang diterima daripada pihak hospital itu, pesakit dijumpai dalam keadaan tidak sedarkan diri dan telah dibawa ke Hospital Sibu pada 28 Julai lepas menggunakan ambulans selepas menerima panggilan daripada orang awam. Pesakit kini telah selesai menjalani rawatan dan sepatutnya telah discharge dari wad, namun tiada keluarga atau waris yang datang untuk menjemput beliau. Menurut kenyataan itu, keadaan kesihatan lelaki terbabit menyebabkan pesakit memerlukan waris untuk menjemput beliau yang kini ditempatkan di wad perubatan lelaki di tingkat 2 Hospital Sibu. Turut dimaklumkan pesakit mempunyai isteri bernama Rashidah Basah serta seorang anak perempuan bernama Sharina Nordin, tetapi pihak hospital tidak berjaya untuk menghubungi kerana beliau tidak dapat memberikan maklumat yang tepat tentang keluarga atau warisnya. Lokasi kediaman terakhir pesakit ialah di Jalan Lanang Sibu atau Kampung Semop Daro. Sehubungan itu, pihak Hospital Sibu memohon agar keluarga atau waris pesakit tampil segera untuk membawanya pulang. Sekian berita pagi Sarawak. Terus patuhi prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Amalkan penjarakan fizikal ketika berada di kawasan tumpuan awam. Pakai pelitup separuh muka yang disarankan oleh WHO. Saya Debbie Amanda Padan. Salam hormat dan jumpa lagi.